wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal bashar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana pada masa ini, waktu ini kita dibagi diberi ruang dan usaha untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala ini, untuk kita bersama-sama sebentar lagi menunaikan solat fardu Jumaat dan kita mendengar khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita, setiap langkah dengan niat yang ikhlas, insya-Allah. Ditonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah seperti biasa saya akan ambil waktu ini sedikit sebelum kita sama-sama mendengar khutbah untuk kita mengambil pengajaran daripada hadis sebagai panduan untuk kita memantapkan amal ibadah kita dan juga kefahaman kita tentang agama kita, insya-Allah. Hari ini saya nak bawakan pada tuan-tuan satu hadis yang mana dia ada menyebut tentang apakah itu zuhud, wara' dan khauf. Tetapi hadis ini adalah hadis yang kita ambil daripada mafhum mukhalafah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Ya Musa, wahai Musa, innahu lan yatasanna'a ilayya al-mutasanna'un bimithli zuhdi fid dunya. Sesungguhnya orang tidak akan dapat berpura-pura zuhud sederhana kepada aku dalam hidup di dunia ini. Walan, dan sesekali tidak dapat yataqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli wara', dan seseorang itu tidak akan dapat mendekatkan diri kepada aku dengan berpura-pura berbuat wara'. Amma haramtu alaihim, daripada segala hal yang diharamkan ke atas mereka. Walan yata'abbada ilayya al-muta'abbiduna bimithli bukai min khifati, dan tidak akan dapat berpura-pura beribadah kepada aku dengan cara menangis seolah-olah takut kepada aku. Au kama qala. Hadis kursi ini riwayat daripada Qudai daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan tadi diambil daripada mafhum mukhalafah daripada hadis ini, iaitu Allah Ta'ala ada menyebut tentang sifat kepura-puraan manusia itu seolah-olah dia zuhud. Manusia itu berpura-pura seolah-olah dia tu wara', dan manusia itu seolah-olah dia berpura-pura menangis di hadapan Allah Ta'ala kerana takut pada Allah Ta'ala. Baik, jadi kita dapat faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi amaran dan isyarat pada kita, dia mengetahui segalanya. Adapun kita ini berpura-pura di hadapan manusia akan zuhud, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala boleh hitung, Allah Ta'ala boleh kira. Adapun kita ini berpura-pura di hadapan manusia seolah-olah kita ini wara', maka Allah Ta'ala tahu kita ini wara' ataupun tidak. Dan hatta kita menangis, kita katakan kita ini menangis kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun, Allah Ta'ala tetap tahu bagaimana kita itu menangis. Adakah hanya kerana Allah Ta'ala ataupun kerana di depan manusia, ingin menunjukkan bahawa kita ini takut pada Allah Ta'ala. Maka dapat kita tengok, satu, kita pernah sebut tentang zuhud dahulu, dia lebih kepada perkara kita menjadikan dunia itu ambil sekadarnya sahaja. Ambil sekadar dan cukup pada kita. Cukup, ambil sekadar, ada lebih kita bagi pada orang, kita kongsi dengan orang.
Pastikan orang di sekeliling kita dapat manfaat. Pastikan orang di sekeliling kita itu, terutamanya ahli keluarga kita, ahli bait kita, ataupun qarib daripada kalangan orang-orang yang ahli keluarga kita yang dekat, kalau mereka dalam kesusahan kita bantu, maka itu sudah pun kita katakan sebagai zuhud. Dan zuhud orang awam macam saya dan tuan-tuan itu, dia kata apa? Antara pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata orang yang zuhud itu, yang paling rendah martabat zuhud itu adalah satu hari dia hidup, dia meninggalkan perkara yang haram pada dia. Jadi benda tu kita faham. Benda tu tak boleh dibuat dalam keadaan kita berpura-pura untuk kita meninggalkan benda haram. Andai kata kita memang bergelumang dengan perkara haram sepanjang hari, kita tidak boleh berpura-pura seolah-olah kita ini tidak bergelumang dengan perkara haram dalam hari tersebut. Allah Ta'ala tahu. Mungkin di hadapan manusia kita mungkin dilihat seperti kita itu zuhud, tetapi tidak di sisi Allah Ta'ala. Yang tu yang sangat takut kita, tuan-tuan. Kita rasa kita ni di hadapan Allah Ta'ala itu kita zuhud dah. Rupanya tidak. Kadang kita menjadikan manusia itu kayu ukur. Disebut di sini orang yang zuhud dapat kita lihat dengan 3 ciri. Satu, kurang gemar pada dunia, sederhana dalam menggunakan segala milik dia. Kita akhir zaman ni, tuan-tuan, kalau kita nak ukur kita kurang gemar pada dunia ni, susah. Sebab semua yang kita buat sekarang ni, semua menggunakan dunia ini sebaik mungkin. Apa saja teknologi, apa saja kemudahan, kalau boleh kita nak mudah. Tapi tidaklah menyalahi kalau kita suka kepada benda yang mudah tersebut. Tak ada benda ni kita bolehlah memudahkan hidup kita di rumah. Benda tu tidaklah menghilangkan zuhud kita, tapi sehinggakan benda yang sampai tahap membazir, itu ada masalah. Sehingga tahap boleh satu benda nak tunjuk pada orang, itu akan jadi masalah. Sebab tu disebut di situ, cukuplah sederhana dalam menggunakan segala miliknya. Walaupun harta dia banyak, dia memang berniaga, memang kaya betul. Tapi dia kata cukuplah, dah ada. Kata, menerima apa yang ada serta tidak merisaukan apa yang tidak ada. Kita ni banyak yang risau tak ada. Jangan pandang orang lain lah, pandang kita. Kita ni banyak yang risau tak ada. Daging habis pun kita risau. Ayam ada, ikan ada, telur ada. Ada orang tu daging tak dapat, telur tak dapat, apa pun tak dapat. Ini kita pergi pasar, beratur panjang-panjang, tiba-tiba, cik maaf daging habis. Tak percaya, tunggulah naik mantai lah. Daging habis kita risau. Saya tak perlu risau. Carilah benda lain. Baik. 2. Pada pandangannya, pujian dan celaan orang sama sahaja. Orang puji dia tu terima, orang cela dia pun dia terima. Cuma darjat kita ni, martabat kita, puji kalau boleh puji lebih-lebih. Kalau cela, pantang. Pantang datuk nenek moyang aku, orang cela aku. Ya betul, kita marah kalau orang hina maruah kita, tapi andai kata orang itu mencela kita, maka diajar dalam kita adalah untuk bersabar. Kerana semua itu akan mendatangkan pahala pada kita. 3. Mendahulukan keredaan Allah daripada keredaan manusia, atau merasa tenang jiwanya hanyalah bersama Allah dan berbahagia kerana dapat mentaati perintah Allah Ta'ala. Baik, itu 3 perkara yang kita boleh tengok bagaimana yang disebut tentang zuhud pada seseorang tersebut. Kita bukan nak confirm dapat, tapi usaha. Sebab apa kita bawakan? Kerana adanya manusia dia berpura-pura zuhud, seperti mana dalam hadis ini, berpura-pura. Di antara sebab berlaku pura-pura itu adalah, tuan-tuan, kerana kejahilan mereka sendiri. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Melakukan zuhud di dunia ini bukanlah kita mengharamkan yang halal. Wala idha'atil mal, dan juga bukan pula memboroskan kekayaan. Kaya ada habis guna, biar tak ada apa-apa. Bukan. Walakin tetapi az-zahadata fil dunya alla takuna bima fi yadaika awthaqa mimma fi yadayillah. Akan tetapi zuhud terhadap kehidupan dunia itu ialah
tidak menganggap apa yang ada pada diri kamu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah Ta'ala. Kita rasa kita dah ada kedudukan ni, kita rasa kita dah ada harta banyak ni, kita boleh buat apa sahaja. Lalu kita rasa, adahlah, okey, ni kita. Sebenarnya, orang yang zuhud itu tadi, dia mestilah menganggap apa yang ada pada Allah itulah yang akan menentukan pada dia. Apa yang Allah Ta'ala tentukan kat dia tu, contoh sepanjang satu hari tu, dia berpegang, aku yakin insya-Allah hari ni ada rezeki pada aku. Hari ini akan bertambah, aku yakin Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki pada aku. Orang ini menghampiri ciri-ciri orang yang zuhud. Wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha baqiyat laka. Dan hendaknya engkau bergembira memperolehi pahala musibah yang sedang menimpamu walaupun musibah itu akan tetap menimpamu. Jarang kita gembira ditimpa musibah. Biasa kita akan berduka dan ramai yang akan menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapalah kau bagi pada aku, kau tak bagi pada si fulan bin si fulan. Wa iyazubillah. Itu disebut di sini. Bila orang faham zuhud, orang tidak akan mempermain-mainkan zuhud itu dalam bentuk pakaian. Orang tidak akan menampakkan zuhud itu dalam bentuk supaya orang melihat dia zuhud. Sedangkan zuhud itu datangnya daripada terbitan hati yang sangat suci. Yang hati dia itu sangat terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terpacullah zuhud itu pada diri dia. Kerana dia pergi mana-mana, dia tahu. Cukup. Apa sahaja musibah menimpa dia, dia tahu qadarallahu alaih. Allah Ta'ala telah tentukan ke atas sesuatu perkara itu pada diri dia. Kita ni kena usaha lah. Termasuk saya, termasuk tuan-tuan. Belum ni kena usaha. Yang kedua disebut tentang, apa dia tuan-tuan? Yang kedua disebut tentang amal kebajikan. Yang kedua ialah wara'. Wara' itu pada dasarnya ialah menahan diri, tahan. Menahan diri daripada perkara-perkara yang haram. Kita ni sangat terdodah. Kita ni terdodah. Salah silap kita buat pilihan, takut-takut jatuh buat benda yang haram. Wa iyazubillah. Sebab tu dia kena ada kekuatan diri. Bila tuan-tuan baca satu ayat Quran tentang solat, Allah Ta'ala sebut wa aqimus solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah solat dan bangunkanlah solat itu. Bangun tu makna ada usaha. Dia bukan sekadar ambil wuduk macam tu, habis cincai boncai, habis Assalamualaikum, dah tak ada lagi kaitan dah dengan sembahyang tadi. Kita tak nak ada istilah sekadar menunaikan solat tersebut. Yang kita nak bangun, dirikan, ada usaha, lawan nafsu, bangun, pergi keluar, ambil wuduk, jalan kaki kalau dekat dengan masjid, kalau jalan pergi ke surau, ada usaha, ada istilah usaha tu. Sebab tu diguna istilah wa aqimis solah. Lalu disebut innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Dia bukannya macam rubber stamp chop, confirm dah kau akan dapat cegah diri daripada keji dan mungkar. Sekali kita solat, dia bukan confirm tuan-tuan. Tetapi kita solat itu, dia kumpul kekuatan. Kita Allah Ta'ala bagi 24 jam satu hari. Ada 5 waktu kita akan solat. Bermula dengan subuh tadi tuan-tuan. Bermula dengan tuan-tuan subuh. Angkat takbir Allahu Akbar. Hari ni pula tuan-tuan baca surah sejadah. Imam baca surah sejadah. Tambah lagi faham. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kita baca. Kita yakin Allah Ta'ala wakilkan kepada satu malaikat. Kerja dia apabila sampai waktu mati anak Adam tu, dia akan ambil nyawa. Kerana apa? Kerana kita semua ni thumma ila rabbikum turja'un. Semua ni akan kembali pada Allah Ta'ala. Kita baca tambah kekuatan. Baca Allah subuh tu kita mulakan dengan kekuatan. Daripada subuh sampai ke zuhur, tuan-tuan rasa tak ada cubaan, tak ada hasutan syaitan, tak ada godaan hawa nafsu. Of course ada. Tak ada godaan orang-orang yang cuba mengajak buat maksiat.
tentu ada daripada subuh menjelang ke zuhur. Kalaulah kita sudah ada kekuatan di waktu subuh, kita mengharap adanya kekuatan itu untuk kita menolak. Tolak. Kang datang zuhur, kita pun solat Allahu Akbar. Daripada zuhur nak sampai ke asar, apakah tidak ada godaan, ada cubaan, ataupun ada hasutan, ataupun ada bisik-bisik? Yang mana syaitan ini bisik-bisik pada kita untuk melakukan benda haram? Jawapannya tetap ada. Maka tang mana kekuatan tuan-tuan? Tadi Allahu Akbar. Itulah makna innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang musalli, al-musalli itu semestinya orang tersebut dia sedang memupuk diri dia jadi orang yang wara'. Cuma kita tak pakai name tag, saya wara' tak tulis. Cuma kita fahamnya seseorang itu dilihat pada apa yang dia cuba laksanakan dalam perintah Allah Ta'ala. Bukan perlu ditunjuk pada manusia. Ya? Fahamnya seseorang itu dia buat apa yang dia faham, apa yang dia cuba penuhi perintah Allah Ta'ala. Lalu orang wara' ni disebut dia akan cuba menahan diri daripada perkara-perkara yang haram. Adapun yang lemah, bukan kadang-kadang semua kuat tuan-tuan. Tuan-tuan dan lopan saya ni pun dah kuat ni bila umur dah 60. Saya tak berapa dah, insya-Allah dah. Okey. Dah 60 memang. Masa 30-an lu apa tak buat? Jadi bila kita konang-konang balik, rupanya Allah Ta'ala beri kita satu tempoh masa tu untuk kita belajar, untuk kita ambil pengalaman, untuk kita tengok, ya Allah, untuk kita menyesali benda yang pernah kita lakukan dulu. Akhirnya datang kekuatan. Dalam keadaan tuan-tuan tak tinggal solat dah. Dalam keadaan tuan-tuan usaha baiki solat tuan-tuan, maka datanglah nama dia wara'. Datanglah dia wara'. Di samping dengan amalan tuan-tuan, wara' ini hadir pada orang yang rajin ada ilmu, rajin cari ilmu, hadirlah wara' pada dia. Saya nampak muka dia ni wara' sungguh, boleh baik menantu. Muka belum tentu lagi wara'. Apa syarat wara'? Orang ini boleh menahan diri daripada melakukan perkara haram. Cuba. Terutamanya anak-anak muda hari ni. Cobaan, godaan sangat kuat untuk budak-budak muda hari ni. Yang belum berkahwin utama. Jangan baik main benda tu. Sekali kita terjebak, sekali kita terpengaruh dalam apa sahaja masalah hari ni, benda ni akan mengikis kekuatan iman kita. Mengikis. Akhirnya sampai apalah iman yang ada pada kita. Baik. Nabi sebut di sini, min husnil islamil mar'i taraktuhu ma la ya'ni. Sebahagian ciri daripada seorang Muslim yang baik itu ialah dapat meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada makna baginya. Kita cuba tinggal. Cakap kosong, buat benda tak ada faedah. Berkata seorang ahli sufi yang bernama Ibrahim bin Adham, dia kata, wara' itu ialah meninggalkan semua benda yang syubhat dan meninggalkan segala yang tidak bererti baginya, iaitu semua hal yang tidak berguna dan sia-sia. Kalau umur kita dah 65, tapi dulu kita ni bokeh merempit. Jadi umur dah 65, tapi 65 masih lagi merempit. Tu rugi lah. Maknanya dah tahu dah tak guna benda tu, dah sia-sia dah. Sebab timing masa tu tak kena. Bukan khabar umur muda tu sesuai merempit lah, tapi sesuai lah budak muda nak bawa motor laju. Tapi kalau orang tua macam tu buat Superman, tak sesuai. Jadi sia-sia. Orang dah berumur nak buat benda seperti mana orang muda dulu, sia-sia tuan-tuan. Sebab kita umur kita ni dia meningkat. Umur kita meningkat tuan-tuan, tapi tahap kekuatan kita makin menurun. Dulu kita boleh pikul 5 batu-batu sebelah tangan. Umur 65, 2 biji tu tentu ni. Nak cerita kekuatan kita lemah. Allah dah ambil. Tapi kalau kita masih lagi ada banyak benda sia-sia kita buat, maka apa nilai? Umur bertambah, kekuatan makin berkurang. Jadi kita peringatan tu untuk saya juga. Saudara saya pun kan tua juga, sama je.
Tuan-tuan yang sedang tua ni okeylah. Sedang melalui alam ini. Macam kita bercakap dengan budak-budak, kamu masih lagi budak-budak. Okey, dengan budak-budak. Jadi kalau cakap dengan orang dewasa, dia faham. Jadi meninggalkan tu salah satu daripada perbuatan orang warak. Saya yakin tuan-tuan depan saya ni ada ciri-ciri warak tu ada. Dia kena tambah lagi, tambah ilmu lagi, tambah lagi amalan. Tinggalkan bodoh yang sia-sia. Kalau 89 umur, tangan ni macam tu ya. Sedangkan 89 tangan macam ni. Tapi 89 umur tangan macam ni. Jadi rugi. Kalau keratih tangan tu, wa yaquluna mata hadzal wa', tak apa. Handphone dia keratih sebab apa? Baca Quran. Tatajafa junubuhum anil mad. Okey, tak ada masalah. Ni kata, oh cantik kawan ni. Oh lawa kereta Oh putih pohon. Habis. Baik. Berkata seorang ahli sufi, Shibli, nama dia Shibli, dia kata, wara' bererti menjauhkan diri daripada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih kepada menjauhkan diri perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara syirik. Apa yang jauh pada Allah Taala dia tak buat. Ishaq bin Khalaf juga seorang ahli sufi yang wara' dan zuhud berkata, wara' dalam bertutur kata, tidak banyak bercakap, lebih berharga daripada emas dan perak. Zuhud dalam pimpinan lebih sulit daripada emas dan perak, sebab emas dan perak dapat dipertaruhkan untuk memperolehi kedudukan. Ni musim orang bertarung ni, kan? Orang sibuk mencari jawatan sekarang ni, ya. Jadi ambillah jalan. Andai kata kita diuji dengan kepimpinan besok, ni yang muda-muda ni, yang bakal pelapis-pelapis ni, yang umur 40-an, 30-an ni yang ada dalam masjid ni, besok bakal menjadi pengganti kepada kepimpinan negeri ke negara ko. Hati-hati. Termasuklah saya sekali. Kono hati-hati. Melangkah tu tengok. Andai kata dengan kepimpinan itu kamu akan dilaknat, wa iyazubillah. Tapi andai kata dengan kepimpinan itu kamu jadi pemimpin, kamu boleh memberi kebaikan kepada orang, sila siru ala barakatillah. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, sebagai penutupnya, amalan kebaikan yang ketiga disebut sebagai khauf, takut. Takut itu dikata menangis kerana takut akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis kita, apa dia? Banyaknya nikmat Allah bagi dah. Tak terkira. Kita ni apa yang tak ada. Sejak kahwin Allah Taala beri anak, dapat anak pula pandai bercakap. Lepas tu anak pula belajar pandai pula. Masuk sekolah dapat nombor 1, kita pun sihat. Kadang-kadang sakit sikit-sikit. Anak kita pula masuk cemerlang, sekolah menengah, masuk universiti cemerlang. Anak pula, Allahu Akbar. Itu baru cerita 1/4 anak tu. Lalu bila kita dah sampai umur 50 lebih, pencen tu kan, kita pun duduk dan diam. Duduk-duduk tu kita terfikir, ya Allah, banyak nikmat aku engkau beri. Banyak bona nikmat aku engkau beri. Andai kata menitik air mata tu kerana keagungan Allah Ta'ala yang nikmat dia dapat itu, maka itulah tanda khauf. Ada orang kerana khauf, dia menitik air mata dia kerana, ya Allah, banyaknya dulu masa aku habiskan, aku buat bodoh tak elok. Menitik air mata tu tanda orang khauf. Dan khauf seorang yang rasa takut itu bukan untuk dilihat manusia. Kawan sebelah, ui, hebat kawan ni. Jadi kawan ni tahu kau, dah mulalah. Baik. Bukan menangis disebabkan sedih kerana tidak mempunyai wang, atau kerana melihat anaknya tidak mempunyai pakaian baru, atau kerana ditinggalkan anak isteri yang meninggal dunia dan sebagainya. Yalah, sedih menangis tu biasa. Tapi untuk menangis ataupun sedih khauf kerana Allah Ta'ala itu kerana akan keagungan Allah Ta'ala yang akhirnya melembutkan hati dia untuk adanya tinggi ta'abudiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, zuhud, wara, khauf ini ada pada kita, dan kita cubalah usaha sebaik mungkin, tambahlah ilmu, rajinkan kita ibadah yang kita boleh buat sebaik-baik mungkin, sempurnakan ibadah asas kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan hidayah sebanyak-banyaknya pada orang-orang yang berusaha untuk jadi sedemikian.
Untuk kita dapat itu bukan kita nak confirm, ada usaha, insya-Allah Allah Taala akan beri jalan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.